Nama ganjil lelaki tuan-tuan, tiba-tiba di sana ada nama genap lelaki, nama ganjil perempuan 15,000 tuan-tuan. Sebab itu kita turun. Dan kalau tuan-tuan saksikan video awal daripada himpunan yang boleh kita katakan bermula, kita berkumpul sekitar pukul 10 pagi tuan-tuan, aman, tidak ada apa-apa. Tapi bila cetus provokasi tuan-tuan di sana, di kalangan kita tahu pihak polis ni memainkan peranan tuan-tuan, mencetuskan keadaan kucak-kacir, kecoh, ditembak dengan gas pelih mata tuan-tuan ke arah peserta-peserta yang turun dalam himpunan tersebut. Saya ada dalam himpunan, kita menyaksikan kezaliman yang dilakukan. Bayangkan seorang daripada peserta kita, anak muda daripada Tasik Gelugok, Pulau Pinang tuan-tuan, rumah dia di Permata 4, Simpang Buluh tuan-tuan, kena tembak betul-betul pada mata sebelah kanan ni tuan-tuan. Ditembak gas pelih mata yang dilepaskan oleh RU tuan-tuan, bukan ke atas, tapi betul tuan-tuan, kena pada mata dia, cedera parah. Dalam harkah tuan-tuan tengok yang tertutup mata tu, peserta daripada Penang dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur, kemudian kita tukar transfer ke hospital Bukit Mertajam, Penang, kemudian barulah boleh balik ke rumah dia. Itu pun tuan-tuan, saya pergi ziarah baru-baru ni, mata tu masih belum nampak lagi, kabur lagi tuan-tuan, merah mata, kena tembak dengan gas pembedih mata tuan-tuan. Ditunjuk dalam televisyen tuan-tuan, kereta polis yang diterbalikkan. Tuan-tuan munasabah kan driver kereta pakai helmet tuan-tuan, pakai topi keledar. Undangan baru ke dalam negara kita, driver kereta bawa kereta, selain daripada pakai tali pinggang keledar, pakai helmet tuan-tuan. Munasabah ke? Nampak di sana provokasi yang dibuat untuk mencetuskan keadaan, nak tunjuk kata bukan himpunan aman, sebaliknya himpunan kan yang mencetuskan huru-hara tuan-tuan, keadaan yang tidak baik, kecoh, keganasan berlaku kononnya tuan-tuan. Tapi rakyat, saya yakin insya-Allah, bahkan di kalangan anak-anak muda yang boleh akses media massa tuan-tuan, melalui internet, Facebook tuan-tuan, mereka boleh melihat, rakyat tahu berapa jumlah yang turun dalam himpunan Bersih 3, walaupun cuba ditutup oleh media yang dikuasai oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional tuan-tuan. Sebab itu hari ini kita melihat kebangkitan anak-anak muda sudah bersama-sama dengan kita. Sebab itu saya nak beritahu kepada penduduk-penduduk di kawasan selama ini tuan-tuan, dalam DUN Bandar Baru ini, nak beritahu kepada ahli-ahli UMNO yang masih ada. Saya yakin dalam majlis kita ada juga di kalangan ahli-ahli UMNO yang sudah nak bersama-sama dengan kita, nak dapat maklumat. Kita tak marah kepada ahli-ahli UMNO bawahan yang kita hentam pemimpin UMNO di peringkat atasan yang khianat dengan amanah yang telah diberi oleh rakyat. Khianat mereka kepada agama, khianat mereka kepada bangsanya sendiri, khianat kepada bahasa, dan khianat mereka kepada tanah air. Amanah yang telah diberi oleh rakyat untuk mereka memimpin, menjaga kebajikan rakyat, tidak dipedulikan, dipersia-siakan. Bahkan mereka mengambil kesempatan mereka sebagai pemimpin, mereka mengauk keuntungan negara kita, wang rakyat dimasukkan dalam poket-poket mereka dan dimasukkan dalam poket kroni-kroni mereka sahaja tuan-tuan. Sebab itu kita nak beritahu para ahli-ahli UMNO bawahan, Presiden, jangan lagi bersekongkol dengan Parti UMNO Barisan Nasional. Kalau boleh keluar daripada Parti UMNO Barisan Nasional, sudah sampai masanya, sudah cukup. Kita bagi kepada UMNO Barisan Nasional memerintah negara kita semenjak negara mencapai kemerdekaan tahun 1957 sampai ke hari ini, lebih daripada 54 tahun. Kita bagi peluang, kita bagi mandat kepada mereka untuk memerintah, untuk menjaga kita, tiba-tiba mereka tak jaga tuan. Khianatnya UMNO kepada agama, khianatnya mereka kepada bangsa berbahasa. Tuan-tuan, kalau kita tak turun, kalau rakyat tak tunjuk kemarahan, kita tak turun dalam himpunan-himpunan bantah apa yang telah dibuat oleh mereka. Tuan-tuan ingat, kerajaan UMNO Barisan Nasional boleh tunduk, boleh akur. Mereka tidak akan akur tuan-tuan. Ketika mana mereka mengubah dasar PPSMI, pembelajaran pengajian sains matematik dalam bahasa Inggeris tuan-tuan, yang melibatkan anak-anak kita, adik-adik kita,
Anak-anak saudara kita di sekolah-sekolah kebangsaan, tuan-tuan, tak dapat menguasai mata pelajaran sains, matematik dengan baik sebab diajar dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan. Ketika mana mereka mengubah dasar ini, mereka tidak mengambil pandangan-pandangan daripada pakar-pakar bahasa. Menyebabkan ahli-ahli bahasa bantah, pejuang-pejuang bahasa menentang, tuan-tuan, dasar PPSMI. Kita kempen, kita tentang, kita tak setuju. Kita mengajak rakyat untuk turun dalam himpunan mansuhkan PPSMI. Sampai sastrawan negara Datuk A sama saya juga turun bersama-sama, tuan-tuan. Walaupun umur dia dah 70 tahun lebih dah, tuan-tuan. Datuk A sama saya sastrawan negara yang kita kagum, yang kita bangga. Dengan sajak-sajak dia boleh mendeklamasikan sajak, tuan-tuan. Itu sastrawan negara yang jaga bahasa kita. Datuk A sama saya juga turun dalam himpunan mansuhkan PPSMI bila kerajaan melihat rakyat tolak dasar yang mereka buat, tuan-tuan. Bila kerajaan melihat rakyat bangkit membantah, tuan-tuan, akhirnya barulah PPSMI ini ditangguhkan. Ditangguhkan, tuan-tuan. Kalau rakyat tak bangkit, kalau kita mendiamkan diri, kerajaan tidak akan mengindahkan tuntutan kita. Sama juga, tuan-tuan, dengan ISA yang zalim. Tahanan ISA, tuan-tuan, kita lawan pas semenjak daripada awal lagi, tuan-tuan. Semenjak daripada wujudnya ISA dalam negara kita, tahanan tanpa bicara ini, tuan-tuan, kita tentang, kita lawan. Ramai di kalangan pemimpin PAS yang merengkuk dalam tahanan ISA 2 tahun, ada yang ditangkap lebih daripada 2 kali. Tuan Haji Muhammad Sabu kita 2 kali merengkuk dalam ISA. Pimpinan kita ada ditangkap, ahli-ahli kita ada disumbat dalam ISA, dipenjarakan di sana tanpa dibicarakan. Bahkan ada di kalangan ahli-ahli PAS yang sanggup mati kerana menentang ISA ini, tuan-tuan. Peristiwa memali yang berlaku, kita masih ingat, tahun 19 November 1985 yang menyebabkan syahidnya Ustaz Ibrahim Libya bersama dengan pengikutnya seramai 13 orang kerana menentang akta yang zalim ini. Hari ini baru kerajaan nak mansuh. Setelah 54 tahun mereka menguasai, memerintah negara kita. Begitu ya, tuan-tuan, dengan isu, dalam isu Saman Eko. Saman Eko, tuan-tuan, kita nak renew road tax kereta kita, pergi ke DPJ, tuan-tuan, tiba-tiba tak boleh. Nama telah disenarai hitam, blacklist, tuan-tuan. Cek-cek rupanya ada Saman Eko, tak tahu kenal di mana, tuan-tuan. Nak kata kita sign surat saman, tak juga. Saman Eko bukan saman kepala. Bila kita lawan, kita tubuh jawatan kuasa PAS di peringkat pusat, tubuh jawatan kuasa kempen anti Saman Eko KC ni, tuan-tuan, yang dipengurusikan oleh naib presidennya sendiri, Datuk Haji Mahfuz. Barulah bila kita bangkit, kita buat kempen, turun di setiap negeri-negeri, edarkan risalah ke dalam, tuan-tuan, barulah akhirnya ditarik balik Saman Eko, tuan-tuan. Rakyat mesti ingat, rakyat mesti menilai. Sebab itu, tuan-tuan, kita dedahkan pada malam ini, rakyat mesti matang, tak perlu takut lagi, tuan-tuan. Kita bersedia untuk kita tukar kerajaan di peringkat kerajaan pusat, dan dalam pilihan umum yang ke-13 kita bersedia untuk kita tumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ahli-ahli UMNO bawahan juga tak perlu bimbang, tak perlu takut. Boleh tengok kejayaan kerajaan kita di peringkat negeri, baik di negeri Kedah Darul Aman ini. Setelah ditadbir, diambil alih, ditadbir oleh Kerajaan Pakatan Rakyat. Walaupun mereka kata kalau Pakatan Rakyat menang, Melayu akan hilang kuasa. Tapi, tuan-tuan, di negeri Kedah, walaupun UMNO tak berkuasa lagi hari ini, bukan lagi Datuk Seri Khalid yang menjadi Menteri Besar, tapi, tuan-tuan, Menteri Besarnya tetap di kalangan orang Melayu juga. Hari ini, tuan-tuan, Datuk Seri Ustaz Azizan Abdul Razak, Ustaz lagi, tuan-tuan, ada ilmu agama lagi, jaga rakyat, negeri berkebajikan, Kedah sejahtera, tuan-tuan. Begitu juga di negeri Pulau Pinang, tuan-tuan. Di negeri Pulau Pinang, alhamdulillah, banyak dasar-dasar skim-skim yang kita buat untuk kebajikan rakyat. Walaupun kita tahu kerajaan negeri ni, tuan-tuan, duit dia terhad, bukan macam kerajaan pusat. Lepas tu, tuan-tuan, bila kita tengok semalam dalam debat antara Rafizi, tuan-tuan, dengan apa dia, Ketua Pemuda UMNO Khairi, tuan-tuan, dia sebut
Oleh kerana kerajaan di peringkat negeri ni tuan-tuan, kuasa dia, duit dia terhad, duit kita. Itu pun tuan-tuan, apa yang tak boleh, tak pernah dibayangkan oleh rakyat yang dibuat oleh kerajaan UMNO BN dulu, kita berjaya buat selepas kita ambil alih kerajaan tuan-tuan. Skim warga emas setiap tahun dapat RM100. Masa zaman UMNO BN dapat, sekupang pun tak dapat tuan-tuan. Setiap tahun warga emas dapat RM100. Tahun ni baru-baru ni dah ambil dah RM100 tuan-tuan. Walaupun masa awal kita laksanakan skim warga emas ini, walaupun peruntukan itu disebut dalam bajet kerajaan negeri, tapi UMNO pelapis main isu, jangan ambil duit ni, katanya mereka ini duit judi, duit lumba kuda, jangan ambil. Ada yang terpengaruh tak ambil, tak apa. Tapi tahun depan tuan-tuan, kali yang kedua nak pergi ambil duit, pergi ambil tuan-tuan di pejabat daerah. Tengok-tengok tuan-tuan, nama dia masih ada, duit boleh ambil. Hak tahun lepas dia tak ambil, boleh ambil juga, jadi RM200, pakai ambil habis tuan-tuan. Senyap tu, senyap tu hari ni. Kita bagi pada warga emas, kita bagi skim ibu tunggal, dapat setiap tahun RM100. Bagi pada anak emas, mana-mana anak bayi yang dilahirkan, kalau ayah dia tuan-tuan menjadi pengundi di Pulau Pinang, sama ada di peringkat DUN ataupun parlimen, sama ada ayah dia ataupun ibu dia tuan-tuan, dia boleh dapat duit melalui skim anak emas. Bukan RM100, RM200. Kalau anak dia bulan Januari dapat seorang anak, bulan 12 dapat seorang lagi, dapat RM400 tuan-tuan. Tak kira bayi yang dilahirkan, kalau kembar tuan-tuan dapat RM400. Bulan Januari kembar 2, bulan Disember bulan 12 kembar 2, 4 orang tu setahun tuan-tuan dapat RM800. Tu kalau baru seorang isteri, 4 isteri tuan-tuan. Kan? Kita beri skim pelajar emas. Tak pernah kita bayar masa zaman UMNO BN boleh dapat tuan-tuan. Anak-anak kita pelajar yang menuntut tahun 1 di sekolah rendah kebangsaan dan juga pelajar tahun 4 tuan-tuan boleh dapat duit melalui skim pelajar emas ni tuan-tuan. Setiap seorang RM100 dapat. Sekolah yang saya tadbir sekarang ni pun, sekolah rendah Islam di Taman Arwana, diberi peruntukan serupa. Bahkan masa zaman UMNO BN tuan-tuan, kita melihat bagaimana khianatnya mereka kepada agama. Tarik yuran per kapita untuk sekolah agama rakyat tuan-tuan. Kita terpaksa cari duit sendiri tuan-tuan, nak membiayai pengurusan sekolah agama rakyat yang kita tadbir tuan-tuan. Kerajaan UMNO BN tak bantu, tarik yuran per kapita. Ada sekolah-sekolah agama rakyat, ada pondok yang terpaksa tutup tuan-tuan. Ada yang terpaksa tuan-tuan diserap masuk menjadi sekolah.